Okey lah. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada korang semua yang masih layan lagi channel aku. Terima kasih. Yang mana baru sampai tu, okey, korang boleh subscribe ke bawah tu. Jangan lupa ada button loceng, tekan sekali. So hari ni kita nak bincangkan tentang topik. First aku nak beritahu, kita santai je. Tak payah nak pening-pening kepala, tak payah nak serius sangat kan. Tapi kalau macam nak serius, nak pening-pening kepala, tak payah duduk kat channel aku. Boleh pergi duduk kat tempat lain. Sebab tempat aku tempat santai, tempat yang sempoi saja. Tak payah pening-pening. Baik ambil, yang tak baik kita buang. Itu je. Sebab aku pun bukan nak mengajar dan aku just nak bagi tahu ini konten aku saja. Okey right, hari ni kita nak bincangkan, adakah kita belajar ilmu tasawuf dan juga marifatullah, adakah sesat benda tu? Sebab benda ni kita boleh jadi soal jawab, kita boleh bertanya kan. Tapi kalau ada yang pandai, bagus, boleh terangkan, boleh je komen kat bawah tu kan. Tapi kau boleh komen yang bernas lah, yang elok. Sebab kita kat sini banyak manusia, banyak orang-orang kita ni semua, dia jadi banyak tanda tanya sebenarnya. Sebab kalau kita tengok macam orang yang belajar ilmu syariat, banyak juga yang melakukan syariat dengan tak betul, cara dia semua tak betul semua. Dan kalau kita tengok orang yang belajar ilmu tarikat hingga ke marifatullah tu pun ada juga yang sesat dalam ilmu tarikat ni. Dan ilmu marifatullah ni ada juga yang sesat. Bukan semua tu bila kau belajar ilmu marifatullah maknanya engkau dah perfect. Bukan. Ada juga yang sesat. Dan juga ada yang bagus jalan dia. Okay? Tapi cuma pada kita je. Kita tak boleh nak claim orang tu sesuka hati sesat. Kita kena tengok orang tu macam mana. Dan kita kena tengok apa dia nak bagi tahu dan apa yang dia cakap semua. Kan? Aku ada jumpa satu ustaz ni dekat YouTube. Ustaz P. Halim. Dia memang top lah. Siapa tak kenal kan ustaz-ustaz macam ni. Ustaz-ustaz macam ni memang topnya dekat YouTube. Memang apa? Dia selalu datang ceramah kan. Okay right. So aku nak bagi tahu korang. Aku nak jadi tanya-tanya saja kan. Tak ada apa pun. Dan je nak tanya-tanya saja. Tapi kalau korang ada idea untuk jawab dan korang ada jawapan dia semua, bolehlah korang komen kat bawah tu. Nanti sikit sebanyak nanti aku tengoklah, aku baca kan. Okay right. So hari ni aku jumpa ustaz tu bernama P.U. Halim. Okay right. Dia mengatakan bahawa ilmu tasawuf adalah, bukan ilmu tasawuf, minta maaf, kitab tasawuf adalah kitab yang kotor, lagi kotor daripada air longkang. Air longkang lagi bersih pada kitab tasawuf tu lah. Tak apa, kita tengok je lah. Aku terjumpa video dia tu, aku pun tak ada marah apa pun. Biar lantak lah dia nak cakap macam tu kan. Aku okey je. Okay right, kita tengok video ni Siapa kita tidak dapat pendedahan yang betul, apa itu tasawuf? Tasawuf ni ikhwan, satu ilmu yang kotor. Ayat acak pun tak kotor lagu dia. Saya ulang, saya takkan tarik kenyataan saya ni. Tasawuf ni satu ilmu punya kotor, lebih kotor daripada ayat acak dalam parit. Lebih pada akidah, maupun pada ibadah, maupun pada akhlak. A to Z, semuanya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Okay right. Kau nak tengok yang tadi video tadi kan. Dia sendiri yang cakap, bukan aku cakap. Okay, dia sendiri cakap yang belajar kitab tasawuf ni lagi kotor daripada air longkang. Dia yang cakap, bukan aku cakap. So aku tak boleh nak cakap apa-apa. Sebab mungkin dia tak belajar kitab tasawuf kot. Mungkin tak, tok guru dia tak ajar dia ke, ataupun dia tak masuk bidang tu ke, ataupun dia tak belajar kitab tu ke. Sebenarnya nak kata kitab tasawuf ni banyak je. Yang kitab-kitab lebih kurang macam kitab tasawuf, banyak je. Kalau ada start kata kitab tasawuf tu macam air longkang, maknanya kitab-kitab lain dia susah nak terima jugalah. Maknanya kitab-kitab yang penulisan kitab-kitab lama yang mendalam kan, yang wali-wali tulis ni, mungkin dia susah nak terima. Tapi tak apalah, terpulang, tak kisah, it's okay. Bagi aku no problem, tak ada masalah aku pun kan. Dia sendiri cakap benda tu dia kata tasawuf macam air longkang. Okay, kita tengok video ni pula. Pendedahan pasal tarekat itu, pendedahan. Baiklah ikhwan, macam ni. Kalau kita bahagikan sufi dan tarekat ada dua. Kalau kita bersetuju dengan pembahagian itu, sufi dan tarekat ada dua. Satu yang kalang kabut, satu yang okey. Dia cakap tak semua orang belajar ilmu tarikat adalah sesat kan. Dia kata, dia sendiri cakap maka ada orang belajar ilmu tarikat yang nak pergi ke hakikat dan marifat itu, ada yang sesat dan juga ada yang tak sesat. Macam aku tak kisah, aku boleh terima benda tu. Sebab dalam dunia ni tak semua manusia perfect. Ada yang belajar ilmu tarikat ke marifatullah, tak payah tarikat lah. Bila tarikat dia belajar tarikat, dia mendapat hakikat. Bila mendapat hakikat, dia nak pergi ke marifatullah tu, dia jadi sesat kat situ. Ada juga yang macam tu. Ada. Orang syariat ni dia tak habis-habis buat syariat. Dan dia buat syariat tak tahu. Dia pun sendiri pun tak tahu aku buat syariat ni betul ke tidak ke. Dah 30 tahun aku sembahyang, aku asyik ingat makan, pergi holiday, jalan-jalan. Ada yang jadi tanya-tanya pada diri dia. Macam tu juga kawan-kawan aku yang lain. Dia pernah cakap dengan aku kan, aku sembahyang, memang sembahyang tak pernah tinggal berpuluh-puluh belas tahun, tapi apa yang aku sembahyang tu tetap macam tu. Pemikiran aku tetap melayang. Ada orang komplain kat aku macam tu, tapi tak apa, itu hak masing-masing. Dan ada juga ustaz jawab, tak kisah, pedulikan janji kita buat. Besok kalau Allah tanya, kau sembahyang ke tak? Kita boleh jawab kita sembahyang, sebab kita melakukan. Itu kata ustaz tu. Aku tak tahulah itu jawapan dia kan. Tak tahulah sama ada kita kat sana kita boleh buka mulut macam ni juga ke apa kan. Kita tak tahu. Macam aku pun sembahyang pun, aku tak terus terang, kadang-kadang aku pun lalai. Kadang-kadang aku pun terlalai dalam sembahyang aku juga. Memang aku cakap terus terang. Yelah, kita manusia biasa, tak boleh nak perfect pun kan. Okey, macam ustaz tu tadi kata, ada tarikat yang sesat dan ada tarikat yang tak sesat. Okey,
Aku tak tahu pemahaman Ustaz P.U. Halim ni, apa dia punya pandangan tentang orang belajar ilmu tarikat. Sebab orang belajar ilmu tarikat yang sebenar macam mana, yang sesat macam mana. Pemahaman dia tentang kepada orang yang belajar ilmu tarikat ke Marifatullah ni, aku tak tahu macam mana dia punya pemahaman tu kan. Sebab dia kata kitab tasawuf tu lebih kotor daripada air longkang. Air longkang tu lagi bersih. Okey, tak apa. Tapi orang yang belajar tarikat ni, dia akan baca kitab-kitab yang jenis-jenis macam tasawuf. Maknanya orang yang belajar tarikat ni, dia akan belajar kitab tasawuf dan dia akan baca kitab tasawuf, dan juga dia belajar ilmu-ilmu hakikat, ilmu Marifatullah. Maknanya dia akan pergi ke kitab-kitab yang sebegitu. Maknanya macam kitab Al-Hikam, kitab Misbah Syariah, kitab tasawuf, banyak kitab lagi. Kalau kita baca kitab-kitab macam tu, dia banyak menerangkan tentang sifat 20, menerangkan tentang sifat dan zat kebesaran Allah SWT, dan menceritakan tentang untuk mengenali diri kita sendiri. Banyak. So aku tak faham P.U. Halim tu mengatakan bahawa tarikat yang sesat dengan tarikat tak sesat macam mana. Sebab dia kata ada tarikat sesat dan ada tarikat tak sesat. Tarikat yang tak sesat ni, dia belajar juga ilmu tasawuf tu. Dia kena belajar ilmu untuk membersihkan hati sanubari dan nurani dia. So kat situ aku tak faham. Tarikat yang jalan yang lurus tu, maknanya yang halal punya lah, yang tak sesatnya, apa yang dia belajar aku tak tahu pemahaman P.U. Halim tu. Tapi tak apa, okay. Aku tak nak tanya dia pun, dan aku tak kisahlah, lantak lah. Dia mungkin ada jawapan dia sendiri yang tak apa, lantak lah. Macam aku tak akan cakap orang tu tak betul semua. Kalau dia betul, maka betul lah jalan dia. Kalau dia tak betul, maka binasa lah dia. So aku macam tu je. Aku melihat dan melepaskan. Aku takkan cakap apa-apa lah. Lantak. Lagi satu, aku nak menceritakan tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Okey, orang yang belajar ilmu sufi ni, mereka pernah mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah keluarkan ayat tu kepada sahabat-sahabat yang lain semua. Tetapi orang yang pakar-pakar hadis cakap benda tu tak ada dalam hadis sahih dia. Tak ada dekat dalam hadis. Tak kira lah hadis sahih ke, hadis yang lemah ke, dhaif, tak pernah ada pun. Tapi pelajar-pelajar hadis ni yang mana hafal hadis habis-habisan ni, Nabi Muhammad SAW tak pernah cakap pun man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nabi Muhammad SAW tak pernah cakap pun benda tu. Macam aku tak kisah, it's okay. Sebab aku pun bukannya pandai tentang hadis sangat kan. Ada yang tahulah, yang tak tahulah. So aku mencari dan aku membaca dan mencari dan belajar. Okay, right. Tak kira ilmu dalaman luar apa, kita baca mencari untuk kita punya knowledge. Boleh, tak salah. Dalam Islam memang dia suruh kita menimba ilmu. Jelajahlah satu dunia untuk kita mencari ilmu. Nabi Muhammad SAW dia suruh kita buat macam tu supaya kita boleh menambahkan ilmu-ilmu yang ada dekat kita ni. Okay, so sekarang kat sini aku ada baca satu kitab Misbah Syariah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, tu adalah daripada cicit Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab tu aku baca, maka dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia kata Nabi Muhammad SAW pernah berkata benda ni dekat Saidina Ali. Saidina Ali pernah bercakap dengan cicit Nabi Muhammad SAW ni yang bernama Imam Ja'far Asy-Syadiq. Dia pernah berkata benda tu. Dia mengatakan bahawa Nabi pernah berkata benda tu dekat Saidina Ali. Saidina Ali ni pernah bagi tahu pada aku, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Okey, aku bagi tahu apa yang aku baca saja dalam kitab Misbah Syariah. Okey, korang kalau tak berhenti, korang boleh bacalah kitab tu kan. Cari buku tu. Kita baca untuk menimba ilmu, untuk mencari ilmu. Kalau rasa benda tu baik, kita ambil. Kalau rasa tak baik, sesat ke, ataupun benda tu boleh menjadi karut ke apa, so okay, kita tinggalkan. Macam aku tak berhenti mencari satu benda. Bila aku baca dan aku ambil benda tu bulat-bulat untuk diri aku, tak. Aku akan pastikan benda tu baik untuk aku, dan aku akan pasti benda tu bagus untuk aku akan ambil. Kalau tak baik untuk aku, tak bagus untuk aku tak akan ambil. Benda tu aku takkan habis di situ. Bila aku baca satu kitab lama ni, aku akan pergi tanya pada orang yang lebih pakar, lebih bagus tentang Al-Quran, tentang kitab-kitab lama, dan tentang hadis. Aku akan tanya dia orang. Tak salah. Bila kita nak belajar ilmu syariat ni, tarikat, hakikat, marifat ni, kita nak belajar 4 ni, kita kena rajin mencari, kita kena rajin belajar, rajin membaca. Sebab kita tak tahu satu ilmu tu, kita tak tahu tentang tu, kita nak claim dia tak betul, ilmu tu sesat, semua tak boleh. Kita kena ambil dulu, baca, dan kita kena memahami, masuk dulu kat dalam ilmu tu, kita tengok. Kita waras. Kalau kita betul-betul waras, kau baca apa sekalipun, insya-Allah dia yang berserta tu, dia akan menyelamatkan kita. Sebab kita benar-benar untuk mencari jalan yang lurus, untuk mengenali Allah, tak ada masalah. Dan untuk kita merapatkan diri kita kepada Allah SWT, insya-Allah kita akan dilindungi oleh Allah SWT, insya-Allah. Tapi itulah, kalau orang yang banyak sangat, tak boleh lah, itulah, nanti bahayalah, sesat lah, orang macam tu, it's okay, aku lantak. Nak cakap apa cakap, dan korang tinggal lah kat belakang. Macam kita menimba ilmu, kita mencari ilmu, kita jelajah je. Lagi boleh kita jalan, kita mencari ilmu, kita jalan. Bagi aku, ilmu batiniah ni insya-Allah memang ada, dan aku yakin sebab kita ada zahir dan batin. So why not kita cari zahir dan kita cek batin. Tak salah benda tu, insya-Allah. Kalau kita hati kita ikhlas, hati kita baik, kita positif, dan kita tak memburukkan orang, kita tak membusukkan orang,
orang, kita tak fitnah orang, apa everything semua, kita tak judge orang, kita tak cakap orang ni mati masuk neraka lah apa semua, insya-Allah Allah akan berserta dan akan jaga kita, insya-Allah. Itulah bila aku cakap macam ni, orang cakap, "Oi, kau macam ustaz." Sebenarnya aku kau ustaz pun. Ini pandangan aku, tak ada masalah pun. Sebab masing-masing ada pandangan masing-masing. So kita tak boleh nak samakan pandangan kita. Mana kau, pandangan aku dengan kau ni tak sama. Jadi kau kena sama dengan aku. Aku paksa kau untuk kau terima pandangan aku, dan aku tak nak terima pandangan kau. Tak boleh macam tu. Okay, right. Next video kita ni kita akan cerita tentang apa yang Lepat kata syariat, tarikat, hakikat, marifat. Dan Lepat pernah memberitahu tentang syariat, tarikat, hakikat dan juga marifat, dan kita tengok, kita compare dengan Ustaz Auni dan juga ustaz-ustaz yang lainnya. Kalau ada yang aku jumpa, kita akan comparekan video tu. Kita tengok macam mana. Okay, right. Terima kasih kepada korang semua yang masih stick dengan channel aku semua, yang masih lagi duduk sini tengok aku semua. Terima kasih kepada korang semua. Macam saya mana baru sampai, subscribe bawah tu. Kita jumpa next episode. Assalamualaikum.